Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cikgu cuba mulakan dululah Kalau ada yang nak masuk nanti, cikgu akan approve. Okey, so kat sini sekarang ni yang cikgu ada Intan, Farisha dengan Syed lah Mungkin yang lain tu ada masalah. Okey, jadi cikgu ada record lah Jadi untuk malam ni kalau ada nak tengok balik apa yang kita dah bincang, bolehlah tengok recording kemudian lah Jadi semasa cikgu terangkan ni, kalau kamu ada apa-apa yang kamu tak faham, kamu boleh chat dekat boleh tulislah dekat chat tu. Okay, lepas tu kalau ada cikgu minta respon, kamu boleh on mic lah. Okay, pertama sekali kamu punya exam adalah pada 21 hari bulan 1. Alright. Dan kamu akan naik cuti pada 18 hari bulan 1. Hari tu cikgu kata Cikgu, apa tu buka sekolah bila? buka sekolah 18 hari bulan 1. 18 hari bulan 1 buka sekolah. Lepas tu kamu punya empak 21 hari bulan 1. Macam tu. Okey, jadi yang kelas sebelum ni yang cikgu melalui WhatsApp tu je, yang cikgu ada bagi latihan quizzes tajuk statistik yang mean, mode, median. Okay, so hari ni adalah perjumpaan kali pertama kita lah dalam Google Meet. Okay, so ni juga pengalaman pertama cikgu lah buat kelas dengan kamu Alright, cikgu akan cuba ringkaskan kita nak ni. Sambil tu cikgu harap di sisi kamu ada pen dan juga ada kamu punya modul ataupun kertas lah untuk kamu buat catatan Okay, so untuk malam ni kita tengok sikit tajuk peratusan. Okay, so tajuk peratusan ni dalam modul kamu tu cikgu tak pasti sebab modul kita muka surat kadang tak sama. Alright, so ini adalah yang keenam peratusan. Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah yang melibatkan peratusan. Okay, so dalam peratusan tu itulah. Okay, dalam tajuk peratusan ni, pertama sekali kamu perlu memahami konsep peratusan. Okay, lepas tu melakukan pengiraan bagi suatu kenaikan atau penurunan. Mengira diskaun dan untung rugi. Dan juga menyelesaikan masalah melibatkan peratusan Okey, so kita imbas balik. Apakah itu peratusan? Boleh dengar suara cikgu? Kalau tak dengar, beritahu tau. Okey? Okey, peratusan ialah pecahan dengan penyebut 100. Okey? So, kalau kita nampak pecahan 54/100, pecahan 54/100 tu dia setaralah dengan 54%. Jadi maksud dia kat sini pecahan tu kita boleh tulis, peratus tu kita boleh tulis dalam bentuk pecahan. Okay, so 54/100 tu adalah 54%. Okay, dan 54% tu adalah 54% kalau kita tulis dalam bentuk pecahan. Okay, ingat lagi tak yang part ni? Ingat lagi tak? Ingat. Okay, bagus. Alright. So, kalau macam ni, okay, ni dalam modul kamu lah, kamu pernah buat tapi kita recall balik lah. Okay, kalau macam ni, 25%, okay, bila kita nak tukar jadi pecahan, dia akan jadi 25/100 Kalau 65% jadi dalam bentuk pecahan, dia jadi apa? Dia akan jadi 65/100. Macam tu Alright. Okay, so kalau 32% dia akan jadi 32/100. Okay, maksudnya peratus tu bila ditukar kepada pecahan, dia akan jadi pecahan tu per 100 lah. Alright. Okay, itu perkara asas yang perlu kamu tahu. Okay, itu perkara yang pertama lah.
perkara yang kedua ialah apabila diberi satu peratusan, diberi satu peratusan, lepas tu diberi satu nilai. Ini adalah nilai dan ini pula adalah peratusan. Jadi dia nak kita cari nilai. Nak cari nilai 10% daripada 600 pelajar. Jadi bila kita nak cari nilai, 10% tu macam cikgu cakap tadi, peratus kita tukarkan terlebih dahulu dia ke dalam bentuk pecahan. Jadi 10% akan jadi dalam bentuk pecahan apa dia? Farisha. Cikgu baru terangkan. Kalau ya? Kosong per 100. Kalau 10% maksud dia 10/100 lah. Boleh? Boleh. Okey. Kalau 10% maksudnya 10/100. Right. So perkataan daripada ni kalau kita nak tukar dia kepada operasi dia akan jadi apa sebenarnya? Kalau daripada. Darab. Okey, dia akan jadi darab. Okey, good. Lepas tu darab dengan 600. Okey, ada kalkulator di sisi kamu? Kira. Cuba kira guna kalkulator. Cikgu ada kalkulator. Kamu ada kalkulator? Dapat 60. Dapat 60. Okay, good. So, 10/100. Okay, darab 600 Daripada 600, kita akan dapat berapa tadi Farisha? 60. 60. Okay, 60 ni kira 60 apa? 60 peratus. Alah. Kalau dia darab dengan satu nilai, kalau darab dengan satu nilai, maksudnya jawapan dia bukan dalam peratus lah. Sebab kalau kita darab dengan 100 baru kita dapat peratus. Kalau dia darab dengan nilai, maksud dia bukan peratus lah. Dia 60 ni 60 apa? Nilai pelajar tu. Nilai pelajar tu lah. Maksudnya 60 orang pelajar. Boleh? Boleh. Macam tu. Ingat lagi tak? Ke dah lupa langsung dah? Ingat lupa. Dah lupa. Okey, ingat. Okey, kalau ingat terus ingat. Kalau lupa kena ingat balik. Boleh Syed? Boleh. Okay. Alright, so kita jom tengok soalan seterusnya. 28/100 daripada 400 buah duku. Dah masuk dah. Ya? Syed? Tak, apa tu? Ella. Dia masuk Ada dah. Habdi kan? Ella? Dengar suara cikgu Ella? Ya saya. Nampak cikgu tak Ella? Nampak tapi lain slow. Faham. Tak apa, faham. Okey. So sekarang ni cikgu tengah bincang dengan dia apa? Nak cari nilai kalau diberi peratus dan juga nilai keseluruhan. Jadi 28% tu kita boleh tulis dalam bentuk pecahan. So 28% tu dia akan jadi 28/100. And then daripada tu adalah operasi darab. Dan 400 tu kita darab dengan 400 lah. Okay, lepas tu kita tekan kalkulator macam biasa. 28. Ada kalkulator di sisi kamu? 28/100. Dapat 112. Darab dengan 400. Okay, cikgu lambat tekan kalkulator. Cikgu dapat 112. Okay, so 112 ni 112 apa?
Buah buku. 112 buah duku lah. Okey, so yang ni dia bukan dalam bentuk peratus lah sebab yang ni kita darab dengan nilai. Kalau kita darab dengan 100 barulah jawapan dia 100%. Boleh Okey, tadi yang pertama peratus boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Pecahan dia mesti per 100. Yang kedua kalau diberi peratus dan juga nilai, dia suruh cari nilai, maksudnya kamu tukarkan peratus tu dalam bentuk pecahan, daripada tu jadi operasi darab Okey, macam tu lah. So far so good ke setakat ni? Boleh ingat? Okey. Alright, so seterusnya, ni cikgu recall balik lah benda-benda ni kamu dah belajar. Seterusnya. Okey. Yang ni dalam modul kamu aktiviti 6. Ada buku ke cikgu? Ya? Adalah modul Ada. ke? Adalah buku ke? Ada dalam modul. Dekat cikgu, muka surat 99. Dekat kamu mesti dekat-dekat situ jugalah. Okey, yang ni adalah aktiviti 9, muka surat 66. Muka surat 99, aktiviti 6. Okey, dia kata mencari peratusan bagi, jumpa, ada Syed? Ada ni aktiviti Muka surat 99 cikgu. Ya? Aktiviti Muka 7. surat 99. Muka surat 99 dekat cikgu. Jadi dekat kamu kadang-kadang sama tak sama? Sama je. Sama, okey. Alright, so dekat muka surat 99 aktiviti 6 mencari peratusan So mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan termasuk pengiraan diskaun dan untung rugi. Okey, sekarang ni cikgu nak fokus dekat sini lah. Okey, kalau kita nak cari peratus kenaikan atau penurunan, sebab dia nak cari peratus, okey. Jadi bila nak cari peratus, maka dekat sini kena darab dengan 100%. Kalau nak cari peratus, kena darab dengan 100%. Okey, so kenaikan atau penurunan, sama ada kenaikan ataupun penurunan. Kalau dia ada kenaikan, nilai dia ada kenaikan, kenaikan tu mesti per dengan nilai asal. Ingat tak cikgu selalu tekankan mesti per dengan nilai asal. Kenaikan mesti per dengan nilai asal. Lepas tu since dia nak cari peratus, okey. Nak cari peratus ni, so kena darab dengan 100%. Asal nak cari peratus je mesti darab dengan 100%. Alright. Okay, jadi jom kita tengok latihan. Latihan ni pun kamu dah pernah buat Tapi cikgu tunjuk lagi sekali lah. Okay, cuba tengok yang ni. Right. Selesaikan. Okay, ni dekat muka surat 105 dekat bahagian latihan. Muka surat 105 bahagian latihan soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7 dia suruh selesaikan. Sekejap ada lagi yang nak masuk kelas. Cikgu admit sekejap. Siapa nak masuk ni? Nur Irdina. Okey. Assalamualaikum Dina. Dengar tak suara cikgu? Mana dia? Dina tak nampak pun. Mana. Tak, dia dah masuk. Lepas tu tak ada. Dia keluar. Tu? Masuk dah. Masuk dah. Dina dengar tak suara Dina? Dina? Hello. Assalamualaikum. Hello. Ya, Dina dengar suara cikgu Dina? Dengar. Okey. Alright. Jadi sekarang ni, masa cikgu cakap-cakap ni, kamu off dulu mic. Sekali lagi kalau cikgu minta kamu respon, kamu on mic. Boleh Dina? Boleh. Okey Dina, kamu nampak cikgu sekarang ni? Nampak kan? Nampak? Okey, good. Okey, sekarang ni dekat muka surat 105 tau modul kamu. Okey, dalam latihan peratusan, cikgu nak tengok fokus pada soalan 7. Okey, soalan dia minta kita selesaikan. Okey,
nilai asal 25. Okey. Lepas tu naik kepada nilai 30. Okey, kalau mula-mula ni 25, lepas tu naik kepada 30. Maksudnya naik ke berkurangan? Naiklah kan? Daripada 25 tiba-tiba nilai dia jadi 30. Betul tak? Jadi ada berlaku kenaikan lah. Ni 25, yang ni 30. So ada berlaku kenaikan. Okey, berapa dia naik? Berapa banyak nilai tu naik? 20. Kalau daripada 25, lepas tu tiba-tiba Lima jadi dia ni 30. 5. 5 lah kan? So Ya, macam mana Syed dapat 5? 30 tolak 25. Ya betul. So kenaikan daripada 25 jadi 30, maksud dia dapat 5 tu maksudnya 30 tolak dengan 25 lah. Dapatlah 5. Maksudnya dia naik sebanyak 5. Betul? Sebab mula-mula 25, lepas tu jadi 30. Maksudnya dah naik. So naik maksudnya ada berlaku kenaikan. So berapa dia naik, kamu kena tolaklah 30 tolak 25. Dapat 5. Okay, sekarang ni soalan minta kita cari peratus kenaikan. Peratus So kalau ingat Cikgu Yati sebut peratus je, nak cari peratus maksudnya mesti apa? Mesti Darab. darab dengan 100 peratus. Okey, jadi sekarang ni 5 ni yang naik tadi. So 5 ni kita per. So per dengan apa? Tadi cikgu ada Jumlah asal per dengan nilai yang asal. Berapa nilai asal dia? 25. Ni nilai asal dia adalah silap pula. 25. Nilai asal dia 25. Tersyasyul pula cikgu. Maaf ya. So nilai asal dia 25. Jadi 5 mesti per dengan nilai asal iaitu 25. Jadi nak cari peratus, darablah dengan 100 peratus. Boleh? Lepas tu tekanlah kalkulator. 5 per 25 darab 100 peratus. Dapat berapa? Oh, Syed dah tekan dah dulu. Dapat berapa Syed? 20? Okey, jadi 20 ni 20 apa? 20%. 20% lah. Sebab sekarang ni kan soalan dia kan nak cari peratus kan. Jadi 20 ni maksudnya 20% lah kenaikan dia. Boleh ingat tak? Dia punya rumus tu dekat muka surat 99 yang cikgu cakap tadi. Ni. Yang ni. Ini dia punya formula dia. Okey. So kenaikan ke penurunan ke dia mesti per dengan nilai yang asal. Okey, lepas tu darab dengan 100%. Soalan macam ni agak glamour lah, jadi kamu kena ingat Okey, so jom kita tengok contoh soalan yang kedua dalam modul kamu lah. Ni tadi kenaikan, yang ni penurunan. Soalan B. Okey, nilai asal 60, lepas tu turun kepada 45. Jadi kamu kena jot down kat sini. 60. Nilai asal 60. 45 ni yang nilai baru. Jadi macam mana kita nak cari berapa banyak dia turun? 60 tolak 45. Jadi 15. Okey, betul. Jadi 15. Okey, dalam nak buat jalan kerja tu kamu tunjuk sikit lah. Kalau kamu tak tahu nak tulis apa, kamu tulis je turun. Maksudnya ada berlaku penurunan lah, ataupun kamu tulis penurunan. Lepas tu kamu cari je beza dia iaitu 60 tolak 45. So dapat 15 lah. Lepas tu nak cari peratus penurunan. 15 per 60. Betul. Kena per dengan nilai asal 15 per 60 darab dengan 100%. Berapa nilai dia? 25. 25%.
Macam itulah. Soalan ni glamour. Jadi kalau kamu tahu, senang je. Ingat cikgu cakap, mesti per dengan nilai asal darab 100%. Okay, so far so good. Good. Okay, good. Bagus. Okay, so cikgu nak tunjuk kamu soalan apa ni? Soalan empak sebenar tahun lepas lah, tajuk peratusan. Set Okay, sementara cikgu nak tunjuk ni, cikgu nak tanya kamu lah. Kamu buat apa kat rumah? Okey ke semua? Makan. Bekerja? Makan? Kita tak lepas. Apa dia? Badan naik luar biasa. Badan naik luar biasa. Lagi sekali kelas kan, cikgu nak suruh kamu on kamera lah. Tak lah nak tengok kamu ring. Kamu cikgu. Kamu nampak kamu. Pakcik lah tu. Ini start ya. Sekejap tau. Okay, yang cikgu nak tunjuk ni adalah soalan empak 2019 lah, tajuk peratusan. Okay. So ini kamulah. Kamulah. Senyap peperiksaan sedang dijalankan. Maksudnya kamulah yang akan menduduki peperiksaan tak lama lagi. Uish, takutlah. Okay, memandangkan peperiksaan empak dah dekat, jom ulang kaji. Okay, so yang ni cikgu nak terangkan teknik menjawab matematik lah. Okay, soalan peperiksaan matematik empak tahun 2019. Okay, pelajar tingkatan 5 PAV, College Vocational Kuala Kangsar. Okay, so dalam ya, nampak tak? Nampak. Okay. Ada suara tu. Okay, ni peratusan tahun 2019. Okay, dalam tahun 2019 ni soalan peratusan dia ada keluar dekat bahagian A dan bahagian B. Okay, bahagian A dekat soalan nombor 8 dan bahagian B dekat soalan nombor 12. Okay, jadi kita nak tengok dulu soalan nombor 8 bahagian A. Cikgu harap kamu nampak lah Cikgu takut kecil je. Okay, ni soalan dia. Encik Firdaus telah membeli sebuah mesin basuh yang berharga RM2,500 dengan menjelaskan bayaran pendahuluan sebanyak RM250. Dia membayar baki harga itu secara ansuran sebanyak RM210 sebulan selama setahun. Okey, kadar faedah yang dikenakan ialah X% setahun. Hitung nilai X. Ini adalah soalan peratusan Markah dia ada 4 markah. Boleh nampak tak tulisan tu dekat skrin kamu? Nampak tapi kecil sikit lah. Kecil sikit lah ya. Tapi boleh lah ya. Alright. Okay, sekarang ni Cik Firdaus ni kisahnya dia beli mesin basuh. Mesin basuh tu harga dia RM2,500. Tapi dia tak bayar cash Dia bayar dulu pendahuluan sebanyak RM250. Lepas tu baki dia tu dia bayar ansur-ansur lah sebulan RM210. So dia bayar selama setahun. Okey. Jadi kadar faedah yang dikenakan ialah X% setahun. Jadi hitung nilai X. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu. Berapa harga mesin basuh? Dalam soalan ni. RM2,500. Okey, harga mesin basuh RM2,500.
Okay, so cikgu tunjuk kat anak panah tu. Alright. Jadi sekarang ni dia baru bayar berapa? Baru bayar RM250. Okey, betul. Dia baru bayar RM250. Jadi mestilah ada baki lagi kan yang dia belum bayar. Jadi sekarang ni berapa baki yang dia belum bayar? Macam mana nak buat? 2,500 tolak 250. Okey, betul. 2,500 tolak 250. Okey, jadi bila 2,500 tolak 250, tekan kalkulator, berapa dapat? Lambat, cikgu dah bagi jawapan dulu dah. Alah, sekejap. Okay, so dia harga tu, harga mesin masuk 2,500. Dia baru bayar 250. Jadi mestilah ada baki lagi yang dia belum bayar. Jadi baki yang dia belum bayar, macam Syed cakap tadi, 2,500 tolak dengan 250 pendahuluan pendahuluan yang Cik Firdaus ni dah bayar. So bila tolak masih berbaki RM2,250 yang dia belum bayar. Okey, setakat ni boleh faham kan? Boleh. Okey. Okay, good. Okey, lepas tu dia soalan tu beritahu dia membayar baki harga itu secara ansuran sebanyak RM210 sebulan selama setahun. Cuba kamu darab. RM210 sebulan, dia sebulan dia bayar RM210. Darat 12 kan? Darab 12 lah sebab setahun kan. Jadi cuba kira berapa yang dia bayar tu, jumlah ansuran dia tu. RM2,520. Okey, betul. RM2,520. Okay, so RM210 sebulan dia bayar selama setahun. Bila dia bayar tu, Syed cakap dapat RM2,520 kan? Betul tak? Betul. Okey, jadi sekarang cuba tengok baki bayaran yang asal yang sepatutnya dia bayar berapa? RM2,500. Yang cikgu tunjuk ni, yang cikgu tunjuk kat sini. 210. RM2,250. Tapi bila dia bayar ansuran, adakah nilai dia RM2,250 ni baki dia yang sepatutnya dia bayar ni? Lebih sama nilai. Dia lebih RM20. Dia bayar lebih, betul tak? Bila dia bayar ansuran. Dia lebih RM20. Bila dia bayar ansuran RM210 setiap bulan selama setahun, rupa-rupanya dia bayar lebih daripada baki yang bayaran asal yang sepatutnya dia bayar. Betul tak? Betul. Sebab tu kadang-kadang kedai ni dia suka kita beli ansur tau. Sebab dia untung. Dia untung sebab dia dapat lebih daripada harga tu. So bila kita bayar lebih ataupun bila Cik Firdaus bayar lebih tu, itulah maksudnya faedah yang dikenakan. Okey, jadi sekarang ni jumlah ansuran, okey cikgu tunjukkan tadi Syed dah kirakan dah jumlah ansuran tu RM210 kali 12 dapat RM2,520. Jadi tengok atas dengan bawah tu nilai tu RM2,250 sepatutnya tapi dia bayar RM2,520. Jadi dah lebih dia bayar. Okey, sekarang ni dia bayar lebih tu dikira faedah. Sekarang berapa yang dia bayar lebih? Berapa yang dia bayar lebih tu? RM20. Kira betul-betul Syed. Macam mana nak kira berapa banyak yang dia dah bayar lebih? Apa tu? RM2,520 tolak RM2,250. Pandai. Okey, tolak. Kejap. Okey. Nampaknya Cik Firdaus bayar lebih.
Okay, bila dia bayar ansuran, dia bayar lebih. Okay. RM270. Tadi kamu kata RM50 kan? RM20 ke kamu kata? Sebenarnya dia bayar lebih sebanyak 200 juga tu kan? 200 lebih. Jadi, RM270. berbanding yang sepatutnya baki yang dia bayar kan? Okay. So, yang cikgu tunjukkan ni. Jadi itulah yang dinamakan faedah. Maksudnya bila dia bayar lebih tu, yang lebih tu kita kira dia sebagai faedah. Macam ni cikgu tunjuklah. So macam mana nak tahu dia bayar lebih? 2,520 tolak dengan jumlah yang asal tu iaitu 2,250 yang ni. So dapatlah 270. Yang ni. Cikgu nak tunjuk kat mana ni? Ni. 270. So 270 tu lah kita namakan dia faedah sebab kita bayar lebih. Betul tak? Okay. Tapi dari segi Encik Firdaus ni, dia rasa okey lah bayar macam tu sebab dia tak bayar segedebuk macam tu. Mungkin dia tak ada duit sebanyak itu untuk membeli duit cuci basuh kan. Okay, macam tu lah. Jadi win-win lah. Okay, jadi bila dia dah bayar ansuran, maksudnya dia bayar lebih. Jadi yang dia bayar lebih tu lah faedah. Sekarang dia kena cari peratus. Okay, peratus bagi faedah ni. So faedah ni tadi 270 kan faedah ni kan? Jadi kalau nak cari peratus, 270 ni mesti per dengan baki bayaran yang asal yang sepatutnya dia bayar. Berapa baki bayaran asal yang sepatutnya dia bayar? Boleh jawab. Kena jumlah asal lah cikgu kan? Baki bayaran yang asal. Berapa? Dia nak perkan 270 ni nak per dengan 2,250. 270 tu mesti per dengan baki bayaran yang asal iaitu 2,250. Tak boleh per dengan 2,500 tu sebab 2,500 tu yang dia bayar. Oh dia kena jumlah asal kan cikgu kan? Ya, dia kena asal. Itu yang cikgu terangkan tadi. So, nak cari peratus, ambil yang cikgu bulat tu 270 tu kan, yang faedah tu yang dah lebih bayar tu. So 270 tu mesti perkan dengan yang asal. So yang asal adalah 2,250. Jadi X tu buatlah sama dengan 270 per. Okay, per dengan asal. Asal maksudnya 2,250. So macam yang cikgu tunjukkan ni lah. Boleh? Boleh. Ni soalan tahun lepas tau. Okay, so sekarang step seterusnya kita nak buat apa? Dia nak cari peratus kan? So kita kena darab 100%. Darab dengan 100% macam ni. Okay, tekanlah kalkulator dapat berapa ni? Dia ada point, jadi ambil lah point tu. Dah kira dah? Dapat 12 cikgu. Ada point ke? Oh tak ada point. Ya betul. Jawapan dia ialah 12%. Ini soalan tahun lepas. So agak-agak boleh tak kalau keluar soalan macam ni boleh jawab InsyaAllah. Dia boleh. Boleh faham. Ya? Kalkulator saya ada, saya buat. Kalkulator tak ada? Tu tak tahu jawapan tadi. Oh, kalkulator adik guna? Tahu dia tak mana tahu. Suruh dia ganti balik kata nak periksa ni tahun depan ni. Okey. Boleh kita teruskan? Ya, ada masalah ke? Ada masalah ke? Siapa yang panggil cikgu tadi? Intan kot. Intan, kenapa Intan? Tak ada cikgu. Okey. Alright. Next kita akan tengok soalan seterusnya.
Bergaung ni masa cikgu cakap kamu off dulu mic. Bila kamu nak bila cikgu minta respon baru kamu on. Maksudnya kerja kamu on mic off mic, on mic off mic macam itulah. Kena ni sebab nanti dia bergaung bergema. Okay, so markah ada 4 markah. Bila kamu tunjuk jumlah ansuran tu adalah markah kat situ. Okay, seterusnya bila kamu tunjuk nak cari ni faedah ni, apa ni? Ni. Nak cari faedah ni ada kamu tunjuk perbezaan tu kan. So perbezaan tu dapatlah markah kat sini. Okay, lepas tu yang kat sinilah dapat markah bila kamu tunjuk sebab soalan dia nak cari peratus kan. Jadi bila kamu tunjuk ni dapat jalan kerja macam ni dapatlah markah. Okay, dan jawapan akhir lah iaitu 12%. So semua sekali 4 markah. Okay, seterusnya kita tengok soalan seterusnya Jadi 4 markah tadi dah dalam genggaman lah kalau kamu boleh jawab. Okay, so soalan nombor 8 kita dah selesai. Soalan nombor 8 ni. Sekarang kita nak tengok soalan nombor 12 Soalan nombor 12 ni dia dekat bahagian B. Okay, jom kita tengok soalan dia. Pada hari pendaftaran, murid tingkatan 1 di sebuah sekolah berasrama penuh. Hanya 154 daripada 200 orang murid hadir untuk mendaftar. Okey. So situasi dia macam inilah. Ada hari pendaftaran, murid tingkatan 1. Okey, semua sekali ada 200 orang tapi yang daftar pada hari pendaftaran tu hanyalah 154 orang. Okey, kita tengok soalan yang A. Soalan A. Hitung peratus bilangan murid yang mendaftar. 2 markah. Siapa boleh jawab? Macam mana nak buat soalan ni? Hitung peratus bilangan murid yang mendaftar. Hitung peratus. Pada hari pendaftaran murid tingkat tu di sebuah sekolah berasrama penuh hanya 154 daripada 200 orang murid yang hadir mendaftar. 200 tu tolak kan dengan 145 ke macam mana? Tak. Okey, sekarang ni dia nak peratus murid yang mendaftar. Okey, peratus murid yang mendaftar. Sekarang berapa orang murid yang daftar? 145. 154. 154, yo. 154. Jadi 154. Okey, daripada 200 orang murid yang hadir untuk daftar. Okey, tengok keyword dia. Keyword soalan ni dia minta kita hitung peratus. Maksud dia peratus maksudnya kita kena apa? Kalau nak hitung peratus kena darab. Darab apa? 100. Darab 100%. Okey, jadi sekarang ni soalan kata bilangan murid yang mendaftar. Okey, yang mendaftar ada 154 orang, betul tak? Betul. Okey. So yang kita tunjuk anak panah ni tu 154 orang. Jadi nak cari peratus bilangan murid yang mendaftar mesti libatkan 154 ni lah. Sebab 154 ni yang mendaftar. Jadi 154 mesti per dengan 100%. Per dengan semua murid yang ada. 200. Yes. Semua murid yang ada adalah 200. Okey, cikgu bulatkan kat situ. So 154 mesti per dengan 200. Since kita nak cari peratus, jadi kita darab dengan 200. 100%. 100%. Okey, tengok dekat 154 tu cikgu buat warna hijau sebab itulah peratus yang dia nak cari tu murid mendaftar. Jadi murid mendaftar adalah 154. Okey, jadi 154 mesti per dengan semua murid yang ada lah iaitu 200. Jadi darab dengan 100%. Okey. Siapa ada kalkulator tekan kalkulator. Berapa dapat jawapan ni? 77 cikgu. 77%. Okey, so macam cikgu tunjuk kat sini lah. Ada tu jawapan dia 77%. Alright, itu soalan A. Soalan ni agak direct sebenarnya Jadi kamu mesti faham apa yang dia nak dan mesti boleh jawab. Okay, ada 2 markah kat situ Sayang kalau kamu tak boleh jawab sebab soalan ni mudah je.
Okey. Seterusnya. Okey, markah yang pertama bila kamu tunjuk jalan kira. Markah yang kedua jawapan akhir lah iaitu 77%. So 2 markah Alright, seterusnya. Soalan B, jika 95 orang daripada murid yang mendaftar ialah murid perempuan. Okey. Berapakah peratus murid lelaki yang mendaftar pada hari tersebut? Okey. So, berapa orang yang mendaftar sebenarnya pada hari pendaftaran tu tadi? 154. 154. Yang mendaftar adalah 154. Okey. So, yang daripada 154 tu ada berapa orang murid perempuan? 95. Okey, 95. So, sekarang ni macam ni. Soalan nak kita cari peratus murid lelaki. Okey, macam cikgu gariskan ni Dia nak kita cari peratus murid lelaki. Jadi, yang dia bagi adalah jumlah 95 murid perempuan. Jadi, macam mana kita nak cari bilangan murid lelaki? 145 tu kan? 154 Syed. 154 tu Okey. per. Cari dulu bilangan murid lelaki Syed. Oh, 154 per dengan 200. Bukan. Yang mendaftar ada 154. Okey. Daripada 154 tu, 95 orang. Dekat soalan tu ada tunjuk. Tolak lah. Tolak lah nak cari lelaki. Okey. 154 tu tolak 95. Tolak 95. Barulah dapat 59. So tengok cikgu bulatkan tu 95 perempuan. Jadi kalau nak cari lelaki mestilah tolak dengan 95. Okey, so tolaklah dengan 95. Jadi dapat berapa Ella kata tadi? Ella yang cakap tadi. Okey, dapat sama dengan cikgu dapat 59. Betul tak? Jadi yang mendaftar 154. Soalan bagi tahu kata 95 orang perempuan. Jadi lelaki kalau nak dapat kenalah tolak 154 tolak 95 dapat 59 orang murid lelaki. Sekarang ni dah menjawab soalan ke? Belum. Tengok cikgu garis kat atas tu. Soalan nak peratus murid lelaki. Jadi sekarang ni 59 tu baru bilangan murid lelaki. Nak cari peratus macam mana? Darab dengan 1% 59. Tapi 59 tu dia mesti per dengan jumlah pelajar yang mendaftar dulu baru darab 100%. 54. Jadi 59 150 per dengan 154. Okey, betul. So lepas tu darab 100%. 100%. Macam tu. Kira berapa dapat? 38.3. 100%. 38.3%. Siapa yang dapat 38.3 tadi tu? Suara siapa kan? Farisha. Okey, betul tu. So tengok markah kat sini cikgu tunjuk. Ada berapa markah soalan ni? 3. Ada 3 markah. Okey, jadi markah yang pertama kamu akan dapat bila kamu tunjukkan pengiraan lah nak cari lelaki sebab nilai lelaki tak dapat. Kamu tunjuk dulu pengiraan nak cari lelaki mesti tolak lah kan. So tu markah pertama kamu dapat. Lepas tu markah kedua tunjuk kat mana cikgu nak tunjuk ni? Tunjuk pengiraan darab 100% tu. Lepas tu markah yang terakhir yang ketiga adalah jawapan dia. So boleh dapat full mark 3 markah. Okay. Next. Alah cikgu baru nak. Baru nak screenshot soalan tadi cikgu. Ya ke? Sat Allah. Tak apa, aku dah screenshot dah. Sat kita tak clear. Sat lagi tak clear Sat lah cikgu.
Dekat soalan mana tau tadi? Yang ni. Ha. Oh, start dia baru nak keluar pula dah. Dia baru nak apa? Keluar macam tu. Wah, kena tulis lain lah. Tak payah tulis lain lah. Tengok balik tadi. Ni cikgu ulang balik. Dia bila cikgu ulang, dia keluar balik yang dari mula tu lah. Yang soalan nombor 12 ni. Okey. Sana. Okey, setakat soalan nombor 12. Tadi tu soalan A dengan B. Boleh ikut kan? Boleh. Ke bila cikgu terang baru ni. Kalau buat sendiri tak apa-apa. Tak boleh jawab langsung apa. tak. Boleh. Macam doa pula nanti. Boleh. Buat sendiri pun boleh jawab. InsyaAllah. Cikgu tu tak keluar pun cikgu. Dia lambat sikit. Sorry lah. Sebab cikgu dah pergi ke next. Jadi bila cikgu ni dia ulang balik apa dia jalan-jalan kerja tadi tu. Okay, sementara dia nak keluar tu. Yang lain semua okey ke? Siapa yang ada je kat sini? Apa tu Ella dia kata internet dia tak boleh. Ella. So ada Intan. Intan pasal apa? Ada dua lah. Oh, satu saya guna phone, satu saya guna laptop. Oh, okey. Sebab tak apa nampak. Laptop jelas sikit lah kan? So Intan dah screenshot dekat laptop tadi? Dah. Okey, sana. Lambatlah dia keluar. Ada sementara dia nak keluar tu kan. Macam pelajar SVM. Dia orang adalah yang kerja kat kedai makan lah apalah kan. Jadi bila cikgu buat kelas, ada waktu malam cikgu buat kelas. Dia duduk kat kedai makan tu lah. Itulah siapa dia nak keluar. Siapa dia nak keluar pergi makan. Lepas tu semua saya bungkus makan. Oh iya ke? Sekarang ni macam dekat Perak ni, cikgu kat Perak. PKPB sampai 6 hari bulan. 6 bulan 12? Sampai 6 bulan 12. Cikgu terkandas lah di Perak ni. Kalau tidak bolehlah balik kampung kat Sungai Petani. Kat Perak tu ni kan teruk kan cikgu kan? Adalah kes tu tapi cikgu pun tak ikut sangatlah perkembangan walaupun duduk dekat sini. Tapi teruklah ada yang cikgu tak pasti ada yang meninggal ke? Kamu pula yang lagi tahu daripada cikgu. Tak. Saya dengar macam tu je lah. Okey, boleh kot nak screenshot dah ni. Okey. Okey, screenshot ke? Dah. Masuk sekali gambar cikgu yang comel tu. Kan? Okey, jom kita pergi ke soalan seterusnya. Masih lagi soalan nombor 12. Okey, tapi ini adalah soalan C. Okey, jom tengok soalan C. Okey, pada hari pertama persekolahan, jumlah murid adalah seramai 200 orang. Okey, didapati 40% daripadanya ialah murid lelaki. Alright. Soalan dia ialah berapakah bilangan murid lelaki yang mendaftar selepas hari pendaftaran? Okey, faham betul-betul soalan dia. Okey, tadi kita tahu situasi dia untuk soalan ni adalah pada hari pendaftaran ada 154 orang yang mendaftar. Okey. Dan ada daripada 154 tu ada 95 orang murid perempuan. Betul tak tadi kan soalan B tadi? Betul. Jadi bilangan murid lelaki ada berapa orang? Dekat soalan B tadi kita dah dapat dah. Ya? 59 kan? Okey, betul. 59 orang murid lelaki. Okey. Jadi dia tanya, berapakah bilangan murid lelaki yang mendaftar selepas hari pendaftaran? Tapi sebelum tu dekat atas tu dia beritahu 40% daripada semua murid yang ada iaitu 200 orang
40% tu adalah murid lelaki. Jadi berapa bilangan murid lelaki? Bukan 59 orang tadi tu tau. Yang 59 tu yang mendaftar. Ni yang daripada keseluruhan. Macam mana kita nak cari bilangan murid lelaki tu? 40% tu nak kita buat. 54 tu. Ha? Betul ni, apa tu? Dia per ke tolak je tu? Okey. Macam ni. Okay. So untuk jawapan dia. Okay, cuba tengok ayat yang cikgu gariskan ni. 40% daripadanya ialah murid lelaki. Okay, tukarkan ayat ni kepada bentuk matematik. Macam mana nak tukar? 40% darab 200. Pandai. Ya. 40% tu tukar jadi 40%. Sebab tadi awal-awal tadi cikgu ada cakap dah, peratus boleh tukar kepada pecahan. Bila pecahan dia akan jadi per 100. Jadi 40%. Kalau daripada tu maksud dia operasi darab. Okey. Daripada jumlah seluruhan dia adalah 200 orang. So 40 per dengan berapa? 100. Berapa orang murid yang ada? 200. Syek? 154. 154 tu yang mendaftar. 200, Tapi sebenarnya jumlah sebenarnya 200. Okey, jadi 40 per 100. 40% tu 40 per 100. Daripada operasi darab. Darab dengan 200. Okey. So 40% 40 per 100 darab dengan 200. Dapat berapa? 80. Dapat 80 murid lelaki. Maknanya daripada keseluruhan kita ada 80 orang murid lah. Sebenarnya kan? Kita ada 80 orang murid. Okey, so yang mendaftar pada hari pendaftaran adalah sebanyak, untuk soalan B tadi adalah sebanyak 59 orang. Betul tak? 59 lelaki. Jadi semua lelaki ada 80. Ya? Soalannya ada dalam buku ke? Soalan ni tak ada dalam buku. Ni soalan M4 sebenar. Soalan M4 sebenar tahun 2019, tahun lepas. Okey. So yang ni cikgu patah balik ke slide yang cikgu mana ni yang cikgu tunjuk ni. Soalan B ni cikgu nak tunjuk lelaki sama dengan 59 tu sebab yang masa hari pendaftaran lelaki yang mendaftar 59. Okey, soalan tanya tu 59 cikgu tunjuk bagi besar. 59 tu adalah yang mendaftar masa hari pendaftaran. Tapi sebenarnya jumlah semua lelaki ada 80 orang. Sebab tadi kita cari dah 40% daripada 200 kita dapat 80 orang. Jadi berapa orang murid lelaki mendaftar selepas hari pendaftaran? 80 tolak 59 tu lah. Pandai. 80 tolak dengan 59. So kita pun tunjukkanlah operasi tolak tu 80 tolak 59. So 80 tolak 59 kamu dapat 21 orang. Jadi jawapan dia 21 orang murid lelaki yang mendaftar selepas hari pendaftaran. Maksudnya dia daftar juga. Tapi masa hari yang ditetapkan tu dia lambat sikit daftar. Jadi dia mendaftar selepas. Okey, macam tu. So ini soalan dia lah. Jadi kamu sebenarnya bukan tak boleh, boleh tapi kena fahamkan betul-betul dulu apa kehendak soalan. Lepas tu kena ingat nak cari peratus mesti darab dengan 100% lah. Kalau nak cari bilangan-bilangan tu kamu tengok nak tolak ke nak tambah ke. Okay, So markah kat sini adalah 3 markah. Okay, markah yang pertama bila kamu ada tunjuk pengiraan tu untuk cari berapa jumlah murid lelaki yang sebenar. Okay, markah yang kedua bila kamu tunjuk penolakan tu lah. Okay, nak tolak untuk dapatkan nilai, dan markah yang ketiga adalah jawapan akhir. Okay, boleh ke? Boleh. Okay, so kita dah pun selesai menjawab soalan peratusan
Ada 2 soalan, bahagian A dan bahagian B. Soalan nombor 8 kita dah jawab dan soalan nombor 12 pun kita dah jawab. So ada 2 soalan peratusan Okey, jadi sehingga setakat ini saja dulu. Okey. So sebelum kita tadi kita mula pun tak ada doa ya. Okay, jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada Sheikh, Dina, Arisha, Intan, semualah sebenarnya yang masuk tadi, ada yang dah terkeluar apa semua tu. Cikgu ucap terima kasih sudah hadir kelas cikgu. Okay, cikgu doakan yang terbaik untuk kamu. Buat latihan nanti cikgu hantar. Okay, so cikgu ucap terima kasih. Kita akhirilah walaupun tadi cikgu lupa nak mulakan doa dengan doa. Kita akhiri dengan tasbih, kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, so terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Okay, kamu boleh bersurai. Bye. Bye.